Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar Kisah Seram Ketot. Nama aku Ajul, berasal daripada Pahang tetapi kini menetap di negeri Sabah setelah mendirikan rumah tangga dengan seorang sumandak. Kisah yang aku nak sampaikan malam ni bukanlah mengenai macam mana aku berjaya mengorat isteri aku, tapi ini adalah kisah seram yang berlaku ketika aku bekerja sebagai seorang pemandu lori dan melalui satu jalan yang agak berpuaka. Kisahnya begini. Malam tu jam sudah menunjukkan 11.30 dan aku masih lagi jauh daripada destinasi. Jalan ke Paitan Sabah memang terkenal dengan kegelapannya. Lampu lori yang aku pandu hanya mampu menerangi sebahagian kecil jalan. Dan di kiri kanan pula hutan tebal yang seolah-olah menelan semua cahaya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasa. Aku memandu perlahan-lahan. Mataku melilau mencari sebarang kelibat di jalan. Ialah, di kawasan yang berhutan begini, kadang-kadang ada kincir hutan yang melintas. Tiba-tiba mataku terpandang sesuatu di hadapan. Seorang wanita berbaju putih sedang berjalan di tepi jalan. Aku agak terkejut pada ketika itu. Yalah, siapa pula yang berjalan di kawasan yang sunyi sebegini pada waktu lewat malam? Wanita pula tu, lagilah bahaya. Jadi, aku memperlahankan lori dan memandu melintasi wanita tersebut. Aku cuba melihat wanita itu dengan lebih jelas. Namun, wanita itu seolah-olah tidak menyedari kehadiran lori aku. Dia hanya terus melangkah perlahan. Dari jauh, aku perasan sosoknya kelihatan kurus dan tinggi. Rambutnya panjang mengurai hingga ke pinggang. Tidak semena-mena bulu romaku meremang. Aku melintasi wanita tersebut perlahan-lahan. Ketika aku melintasinya, wanita itu langsung tidak menoleh ke arahku, tetapi aku dapat merasakan yang dia sedang memandang ke arahku. Memandang dengan berbola matanya, merenung ke arahku menembusi cermin lori. Sebaik saja melepasi wanita itu, aku memandang ke cermin sisi, tetapi kelibatnya sudah tidak lagi kelihatan. Mana dia pergi? Getus aku di dalam hati. Mungkin aku penat sangat ni. Lagipun perjalanan menuju ke Paitan dan Pelakiki ni agak jauh. Bisikku lagi pada diri sendiri. Aku cuba menenangkan diri dan aku teringat akan pesanan orang tua. Kalau nampak benda pelik, jangan ditegur, jangan dipandang lama-lama. Jadi, aku mengambil keputusan untuk meneruskan pemanduan seperti biasa. 10 minit telah berlalu dan aku mula melupakan perihal wanita tadi. Perjalanan semakin sepi dan sunyi. Jantungku tiba-tiba berdebar. Entah kenapa aku rasa tak sedap hati. Dan tiba-tiba aku ternampak lagi sosok wanita berbaju putih di tepi jalan. Dia masih berjalan dengan cara yang sama, perlahan-perlahan. Namun kali ini aku tekad untuk tidak lagi memandang ke arah wanita tersebut. Aku hanya memandang lurus ke hadapan dan meneruskan pemanduan dengan lebih laju dan lebih berhati-hati. Sekali lagi aku melintasi wanita itu dan sekali lagi aku mengintai sedikit dari arah cermin sisi. Ya Allah, dia masih dekat situ, tapi kali ini dia sudah tidak berjalan lagi. Dia berdiri kaku di tepi jalan, memandang tepat ke arah lori yang aku pandu. Wajahnya tidak kelihatan jelas, ditutupi rambut yang mengurai. Tapi sungguh, melalui cermin sisi, aku dapat merasakan matanya tajam menikam ke arahku. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku. Ya Allah, aku hanya nak cari rezeki untuk anak dan isteri. Doa aku di dalam hati. Aku cuba menenangkan diri dan cuba untuk melantunkan beberapa surah lazim yang aku ingat. Tapi semuanya sia-sia kerana lidahku keluh dan suaraku tak mampu untuk keluar. Aku memegang steering ketat-ketat. Sekali lagi, aku melihat ke arah cermin sisi. Dan ya, kelibat wanita itu sudah tiada lagi.
Yang ada cuma kegelapan hutan yang menakutkan. Untuk kesekian kalinya, aku terus memandu tanpa menoleh lagi ke mana-mana cermin sisi yang ada pada lori. Perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya aku sampai juga di destinasi. Malam itu aku tidak dapat tidur lena. Aku asyik terbayang-bayang wanita berbaju putih itu. Sehingga ke hari ini, aku masih trauma dengan sosok seorang wanita yang aku jumpa di jalan menuju ke Paitan. Walaupun tidak lagi memandu lori di kawasan itu, aku tidak akan lupakan kejadian ini. Aku percaya wanita berbaju putih itu bukan manusia.